pengurusan krisis bagi pegawai psikologi dan penolong pegawai psikologi. Harap tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum breakfast dah breakfast dan bersedia untuk sesi yang kedua dengan Dr. Nani Yati kita. Pertama tu saya nak tanya doktor, apa khabar doktor? Alhamdulillah, baik. Sarah sihat? Sihat. Kalau tak sihat tak ada kat sini. Doktor pun nampak sihat dan ceria hari ni. Tidur dulu. Alhamdulillah. Okey doktor, dia tajuk kita pada pagi ni lah teknik dan kemahiran intervensi krisis doktor. Jadi sebelum doktor membentangkan tajuk ni, izinkan saya untuk membacakan sedikit resume ringkas Dr. Naniyati Shuib. Okey. Dr. Naniyati binti Shuib adalah Ketua Penolong Pengarah di Bahagian Pengurusan Psikologi JPA. Beliau mempunyai Bachelor Pendidikan Kepujian Bimbingan dan Kaunseling dari UPM, Master Psikologi Klinikal daripada UKM dan PhD Psikologi Klinikal daripada UKM juga. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Naniyati untuk membentangkan pembentangan beliau. Silakan doktor. Terima kasih Dr. Sarah dan juga pihak organizer dari Majlis Akrab Kebangsaan Cik Ros kita. Terima kasih banyak-banyak atas anjuran bersama dengan bahagian pengurusan psikologi untuk orang kata sebenarnya ini adalah siri refresher course lah untuk pengurusan krisis. Okey, saya Naniyati Shuib, seperti mana yang Dr. Sarah perkenalkan tadi. Mungkin ada yang dah kenal lah, mungkin ada yang belum kenal. Kerana saya sebenarnya rasa pada hari ini rasa seronok lah untuk seronok dalam tak seronok ke macam mana tu kita boleh tengok emosi dia nanti. Kerana kita punya perkongsian pada hari ini ataupun kita punya perbincangan yang lebih fokuskan kepada pengurusan intervensi krisis ni, kita bukan sahaja melibatkan pegawai psikologi, penolong pegawai psikologi, tapi juga kita dapat berkongsi juga ilmu ini sikit sebanyaklah bagaimana nak menguruskan krisis dan kita sebenarnya dalam fasa krisis juga sebenarnya sekarang ni dah setahun untuk yang COVID-19 dan juga kalau kata banjir itu memang kata tahunan lah jadi saya kira ini satu peluang yang baik jugalah untuk sama-sama bukan sahaja daripada pengamal psikologi tetapi juga mereka daripada pengamal sosial, pekerja-pekerja sosial dan juga hari ini sebenarnya akrab kebangsaan telah berbesar hati untuk menganjurkan kita punya yang kata kursus ini secara live di FB. Jadi sebenarnya bukan sahaja ahli akrab tetapi sebenarnya sesiapa sahajalah yang berkesempatan untuk menyertai kita pada hari ini sehari bersama kami pegawai psikologi dari bahagian pengurusan psikologi di JPA. Jadi mungkinlah sedikit sebanyak bagi mereka yang telah pun berpengalaman mengamalkan ilmu-ilmu psikologi kaunseling dalam khususnya dalam pengurusan krisis ini, dan bagi mereka yang mungkin baru berjinak-jinak ataupun berminat untuk mengetahuilah bagaimana menguruskan krisis ini dari perspektif psikologi lah. Jadi dalam sesi pagi tadi bersama Dr. Azura sebenarnya dah banyak dah kupas berkaitan dengan pengurusan krisis itu sendiri, yang mana yang melibatkan PFA, persediaan pegawai ataupun petugas itu, tak kira lah sama ada petugas psikologi, pekerja-pekerja sosial, mungkin sukarela-sukarela yang juga melibatkan akrab. Kita sebenarnya beruntung kalau ahli-ahli akrab dari seluruh kementerian, jabatan dan agensi di seluruh Malaysia ni, kerana untuk menjadi ahli akrab mereka perlu melalui proses pembelajaran yang kita kira bukan kata terlalu formal sampai ada diploma dan sebagainya, tetapi mereka telah diiktiraf melalui kursus yang kata melalui satu proses pembelajaran yang komprehensif juga sebagai pembimbing. Jadi ilmu-ilmu kaunseling, ilmu-ilmu menguruskan emosi, stres dan sebagainya.
saya kira ahli-ahli akrab dah familiar dengan terma-terma yang kita gunakan. Jadi sebenarnya saya rasa sebagai petugas, mungkin kita akan bertugas dalam mana-mana krisis sekalipun, kita perlu ada kemahiran dan ilmu ini, dan saya percaya kita semua sedikit sebanyak dah ada asas tu. Sama ada ahli akrab, pegawai psikologi, lebih lagi lah sebab ini bidang mereka, patutnya perlu lebih lagi. Tetapi bukanlah kita kata kita expert, tapi patutnya kita lebih cakna. Dan mungkin bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu pada hari ini juga mungkin boleh dapat samalah. Cuma saya nak maklumkan terlebih dahulu lah kerana kita buka ini secara umum, jadi saya tidak bercadang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan, sebab tajuk saya hari ini adalah teknik dan kemahiran pengurusan krisis. Jadi kalau ikutkan tadi apa yang di-highlightkan oleh Dr. Azura tadi, pelbagai intervensi-intervensi. Mungkin kita akan ada siri-siri khusus yang lebih spesifik dan memerlukan kursus secara in-house lah, in-house training, kerana ia melibatkan penilaian, mungkin kalau bersesuaian ikut keperluan dan apa yang perlu dibuat, dan bagaimana sesi kaunseling krisis dapat dijalankan untuk pegawai psikologi lah khususnya. Okey, memandangkan kita sedia maklum, kalau kita ikutkan kita nak kata kita dalam kategori bencana, yes, I would say kita sebenarnya berada dalam kata fasa bencana, di mana dalam arahan 20 Majlis Keselamatan Negara menyatakan bahawa kejadian menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat, urusan negara, melibatkan kehilangan nyawa, melampaui kemampuan masyarakat untuk masyarakat dan melibatkan kerusakan harta benda, kerugian ekonomi, kemusnahan alam sekitar, dan memerlukan tindakan penggemblengan sumber yang ekstensif. Jadi memang kita sekarang dalam fasa bencana, dan ketika ini kalau kita nak katakan kita ni dalam keadaan krisis yang bagaimana, kita memang dalam keadaan krisis yang sedang kita lalui ni, pandemik, pandemik COVID-19. Iaitu kalau kita katakan pandemik COVID-19 ni, krisis ni sendiri ialah unexpected series of event. Out of control, kita tak tahu, dalam keadaan yang uncertainty, kita tahu dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, dan kita tak tahu outcome juga. Walaupun kita nampak Arnold kita pun dah semakin baik, 0 point berapa dan sebagainya, seperti mana yang diumumkan sehari demi sehari oleh kita punya DG Kesihatan. Tetapi perubahan-perubahan emosi, fizikal dan juga kognitif kita masih berlaku. Nanti mungkin saya boleh kongsikan sikit lah kajian yang kami buat, impact psikologi ke atas pegawai kerajaan kita, iaitu penjawat awam kita dalam fasa PKP ni, yang mana kita kena ambil tahu jugalah bagaimana keadaan ini, yang mungkin tadi ada Puan Kamaliati ada tanya bila masanya kita boleh mulakan untuk menjalankan intervensi, kan? Sebab macam dalam krisis yang kita lalui sekarang ini telah pun melampaui tempoh setahun, hampir setahun. Bermula Februari kita PKP bulan 18 sampai bulan Mac, kan, dan tapi sebenarnya kita telah lalui dah setahun lebih dah tempoh itu. Jadi kalau kita nak kata isu ini mungkin boleh bagi penekanan intervensi macam mana kita boleh provide ataupun kita tawarkan kepada mangsa, keluarga, individu, petugas barisan hadapan dan sebagainya. Jadi berbalik kepada saya kata tadi, unexpected series of event tadi, lepas tu kita ada ketakutan, ke nak keluar dalam keadaan sekarang ni, panic buying dan sebagainya. Belum lagi. Jadi after sometimes tu kita bila lepas kita rasa macam dah confident nak keluar tu, kita rasa macam okay kot bila dah PKPP, and then kita balik, kita dikurung kembali pada PKP. Jadi sebenarnya naik turun tu sebenarnya nak mengatakan kita stable enough tu belum lagi lah untuk mengatakan. Cuma kita dah telah banyak
perolehi ilmu baru, kemahiran baru, kita dah cuba normalize dengan fasa baru ini, iaitu orang kata apa, norma baharu ini, ya. Alright, so kalau kita perhatikan juga krisis pandemik ini, mungkin juga kalau kita tengok bencana-bencana yang lain juga, contohnya gempa bumi jaranglah berlaku kat tempat kita, tak dengar lah, mungkin kita ada gegaran, tetapi bukan di negara kita lah, negara-negara jiran, Jepun dan sebagainya. Tapi kita biasa, kita lihat bencana yang dihadapi negara kita, banjir, tanah runtuh, kebakaran, tsunami, dan kalau kita tengok jenis-jenis bencana, ini mungkin ilmu saya just refresh lah, maritim, udara, kemalangan, kimia, radiologi, macam di Sungai Kim Kim tu kan, udara macam MH370, MH370, MH17, nuklear, COVID-19 lebih kepada bencana wabak penyakit lah, penyakit yang pandemik lah, dan ini merupakan satu krisis yang saya cakap tadi unpredictable dan creates uncertainties, dan inilah yang menyebabkan banyak kesan ataupun kita semua agak terkesan dari aspek psychological dan juga physical. Walaupun kita nampak mungkin kita nampak dalam keadaan yang bertahan, dalam kajian finding kami hari itu bertahan, tetapi kalau kita tengok perubahan-perubahan itu dah mula menunjukkan yang kita tidak selesa dengan keadaan sekarang. Kita dah rindu nak kembali kepada apa orang kata, masa sebelum ini. Okey, jadi ini menunjukkan kita sebenarnya telah berada dalam fasa krisis yang merangsang kepada perubahan emosi kita. Kalau kita tengok dalam slide yang tertera di layar ni, perubahan-perubahan ini antaranya kalau kita tengok dari aspek emosi, sosial, pemikiran dan juga fizikal. Kalau kita katakan dalam tempoh COVID-19 lah contohnya, kita terkejut, kenapa ni, apa pula ni kan, daripada keluarlah daripada bed kan, daripada Wuhan, lepas tu daripada rupanya dia membahayakan. Kita pun jadi takut. Mula-mula kita mungkin tak terkejut sangat, tapi kita dah sampai risau, membahayakan ni. Dan ketakutan-ketakutan itu dimanifestasikan dalam bentuk ataupun kata ditunjukkan dalam tanda-tanda berbentuk emosi yang selain daripada terkejut, kita rasa mungkin emosi kita tu nampak numbness. Kita tak, macam very flat. Kita tak tahu nak kata happy, tak tahu nak kata. Kita nampak keliru di situ. Okay, kalau dari aspek pemikiran kita keliru. Selain tu kalau kata emosi juga, kita risau apa nak jadi ni. Tambah pula sekarang ni 3 angka. Tak turun-turun dulu, tapi dulu kalau kita kata angka dalam COVID ni 2 angka kita dah takut. Kita dah panik sangat. Buat pembelian panik tu macam kata tak keluar-keluar rumah dah lepas tu kan. Tapi sekarang ni 4 angka kita agak berani keluar. Kenapa jadi begitu? Itu emosi dia lah. Maknanya kat sini kita nak tengok, walaupun kerisauan-kerisauan tu ada, tetapi kerisauan tu mungkin kalau kita compare dengan fasa yang sebelum ini mungkin agak berbeza. Tetapi adakah menunjukkan kita sudah cukup daya tahan kita pada ketika ini? Ini sebenarnya pentinglah untuk kita acknowledge the feelings, emosi yang kita alami ketika ini. Ini bukan saja kita individu, tetapi kepada siapa sajalah, ahli keluarga, petugas, especially lah frontliners. Saya memang salute lah pada frontliners, sebab sebenarnya kalau kita tengok reaksi ketika krisis, I would say semua yang ada ni mereka alami. Cuma kita tengok daya tahan, resilient ke tidak pada mereka. Nak kata terlalu kuat pun saya tak percaya mereka terlalu kuat. Tetapi of course ada benda yang menyebabkan mereka rasa kuat. Sebabnya lah lebih kepada tanggungjawab, kerana kepakaran mereka. Mereka adalah orang yang boleh berdepan dengan sebab untuk contoh krisis lain, kalau bencana, banjir, kebakaran, kita boleh banyak tim lebih besar lagi yang boleh bersama-sama membantu. Tapi untuk COVID ni dia agak unik. Jadi nak tak nak, frontliners dalam bidang perubatan ini adalah barisan yang hadapan sekali. Walaupun sekarang kita adalah frontliners, tapi ketika ini untuk
membantu mereka yang ada COVID ni memanglah daripada pakar perubatan. Jadi kalau mereka jatuh, tumbang, jadi agak sukarlah kita tangani COVID-19. Jadi kalau kita tengok reaksi ini secara umum pada semua siapa sahaja ketika krisis ini, apa sahaja krisis yang kita boleh katakan kat sini, tak kira lah bukan COVID sekalipun. Selain daripada emosi tadi, kalau kita kata tak berdaya, kita rasa macam tak ada minat ataupun kita panggil anhedonia. Kita rasa dulu kita suka tengok TV, tengok drama mungkin. Setengah orang dia rasa macam dah tak ada minat, mungkin. Tapi ada pula setengah orang dia rasa lebih minat lagi. Tetapi ada benda perkara-perkara lain lah. Maksudnya bukan ini satu benda yang fix, tetapi ada orang ini yang dia rasa, ini yang dialami. Tetapi ada orang lain pula berbeza sebaliknya. Mungkin ketika ini rasa cepat marah, putus asa dan sebagainya. Mungkin kalau bagi mereka yang bekerja dari rumah, BDR, ada anak-anak yang perlu PDPR, pengajian dan pembelajaran, dan dalam masa sama ayahnya pun bekerja di rumah juga. Jadi boleh bayangkan bagaimana kita nak menyeimbangkan. Jadi ini memang secara tidak langsung akan memberi reaksi yang agak mencabar lah. Saya kata mencabar, bukan katalah negatif sangat, tetapi sebenarnya mencabar. Ya, kita sebenarnya kalau kita nak nafikan tu, saya rasa orang tu boleh kita bantu dia kalau dia tak lalui langsung. Sebenarnya tak, kalau dia rasa tak dia rasa langsung pun pelik juga sebenarnya, tidak normal juga. Okay, jadi kalau dari segi aspek sosial, konflik interpersonal antara mungkin antara kaki tangan dan pegawainya, majikan, mungkin di antara hubungan suami isteri, keluarga dan sebagainya lah. Mengelak diri. Sometimes orang rasa withdraw, avoid nak jumpa orang. Ini juga khususnya kalau bagi mereka yang individu yang memang didiagnose mempunyai masalah-masalah, ada isu kesihatan mental, apatah lagi lah mereka ni akan dia akan increase lagi rasa social withdrawal tu, pengelakkan social untuk dia berjumpa dengan orang. Bila BDR dia sangat sukalah untuk orang yang macam ni, kategori ni, sebab dia rasa bila BDR dia selamat, dia tak perlu jumpa. Jadi sebenarnya reinforce lagi lah dia punya simptom dia. Sebab untuk kes yang macam ni sebenarnya bukan sebab COVID, sebab dia memang dah ada simptom. Tapi bila berlaku krisis seperti ini, bertambah-tambah lagi lah teruk keadaan. Dan kalau kita kata dari konteks pemikiran ataupun kognitif, pemikiran negatif. Kadang-kadang seorang dia terlalu negatif. Kalau orang kata bila ada je berlaku macam ni, dia kata okey lah, habis aku. Lepas ni aku pun jangkit lah. Dia tak boleh nak fikir positif. Dan kalau kita kata dari aspek SOP, you buat ke tidak? Kalau you buat, then kenapa you nak fikir macam tu? So you kena yakinlah dengan apa yang you buat, tindakan yang diambil. Melainkan you tak ambil pot langsung, tak ada tindakan yang sepatutnya diambil, dan you akan ada tendensi untuk berfikir secara negatif. Tapi untuk orang yang terlalu banyak fikir, macam overthinking pun bahaya juga, kerana mungkin dia buat tetapi dia risau pula. Dia dah ambil langkah-langkah, orang kata preventive measures tu ada, precaution semua ada, tapi berlebih-lebihan sangat pula sampaikan dia fikir, habislah nanti orang ni jiran aku dah kena ambil ambulans, nanti aku pun kena juga. Itu pun tidak baik. Dalam tempoh krisis ataupun di luar krisis, sebenarnya ini kita boleh tengok balik. Kalau ada kata simptom-simptom yang mengganggu pemikiran seperti ini, overthinking, keliru, menyalahkan takdir, kurang fokus, ini juga antara perubahan-perubahan lah. Setengah orang dia rasa dia dah tak boleh fokus dah, dia tak tahu dah nak fokus yang mana. Tambah pula dengan dia nak kena membiasakan dengan keadaan ni. So ini antaranya lah hilang keyakinan, sukar membuat keputusan dan sebagainya. Alright, dan perubahan yang ditunjukkan dari aspek fizikal pula, mungkin bagi setengah mereka yang rasa terkesan sangat oleh krisis ni, dia rasa gangguan tidur, dia tak boleh tidur terjaga-jaga, mungkin termimpi-mimpi, mimpi-mimpi yang kata
bukan mimpi yang indah dah, dia jadi nightmares. Mungkin flashback ke kan, mungkin dia pernah jatuh dekat mana-mana ke dalam kes yang dia dulu yang terus yang kes PTD kita dulu tu, ada kes yang flashback dan sebagainya. Jadi bila keadaan macam tu menyebabkan gangguan tidur dalam tempoh krisis, dalam tempoh fasa tu lah. Jadi selain daripada itu, sentiasa berwaspada. Berwaspada kalau kita seadanya setakat yang kata sepatutnya tu okey. Tetapi kalau kita terlalu sangat, dia jadi macam paranoid pula. Macam kalau orang OCD ni dia macam terlalu sangat, obses sangat kan. Dia, ini tak boleh, ini kena cuci, ulang cuci dan sebagainya. Menyebabkan kita jadi tak tentu arah lah duduk kan. Sikit-sikit terlalu nak berjaga-jaga. Pun bahaya juga untuk kesihatan mental kita juga sebenarnya bila kita ada perlakuan yang sedemikian. Dan kita juga boleh lihat perubahan-perubahan ni antaranya adalah sakit kepala, sakit badan, lawyer. Ini bukan lawyer baby PKP ke apa kan, ni lawyer lain. Kita rasa perubahan yang disebabkan oleh kerisauan, perubahan disebabkan oleh ketidaktentuan, ketakutan dan sebagainya ni menyebabkan kita lawyer, menggigil, trembling, berpeluh, tak pasal-pasal rasa berpeluh, kenapa menopause ke mula kita fikir masa tu, aku ni kenapa sakit jantung ke apa ke dan sebagainya. Tapi sebenarnya perubahan-perubahan ini sebenarnya disebabkan oleh antaranya kerisauan, kebimbangan kita, menyebabkan kita sampai hilang selera makan, penat sangat. Penat ni bukan kata penat yang penat biasa-biasa, tapi penat yang kalau kita kata sekarang ni sampai dalam kategori yang fatigue lah. Khususnya sekarang kalau kita tengok finding hari tu dalam kajian tu, frontliners kita antara mereka yang mengalami burnout, psychological fatigue lah, dia panggil apa, kelelahan psikologi. So ini sebenarnya yang kita katakan orang yang kita perlu bantu dalam tempoh krisis ini, kerana dia bukan penat yang sedikit, yang biasa-biasa yang kita sekejap boleh rest tidur, dapatkan makanan yang berkhasiat dan sebagainya, kita dah boleh pulih. Tetapi inilah kelelahan yang kalau kita tidak bantu dengan cepat dan kena pada masanya, kita takut nanti dia akan melibat dan memburukkan lagi keadaan. Okay. So tadi saya dah sentuh sikit yang ini reaksi yang ditunjukkan ketika krisis ini akan memberi kesan kepada kesihatan mental kan. Jadi kalau kita kata kesihatan mental individu yang terjejas ketika situasi krisis ni, contohnya macam yang tadi kita dah bincangkan dalam keempat-empat aspek emosi, sosial, pemikiran dan juga fizikal tadi. Tetapi apa yang saya cakap tadi, saya ulang semula, individu yang alami ni, dia akan, setiap individu reaksi dan emosi yang ditunjukkan ni, yang dialami ni adalah berbeza-beza. Tidak ada orang yang ada kesemua ni. Tak semua. Mungkin setengah orang dia alami satu je. Saya cuma rasa risau je. Risau tu risau tak kat mana. That's why kita kena tahulah level-level yang macam mana. Risau macam mana tu. Risau sangat ke, risau sikit-sikit ke. That's why out of 10 macam mana. Apa benda yang menyebabkan you rasa risau tu. Jadi kat situ kita jangan pukul rata semua sama je. Mentang-mentang kata krisis, mentang-mentang COVID, dia mesti takutnya, mesti risau nanti kan kena berjangkit dan sebagainya. Maknanya dekat sini berbeza-beza, dan berasa kosong, numb juga boleh timbul macam saya cakap tadi lah. Berbeza-beza. Ada orang langsung tak rasa yang tu. Ada orang dia rasa numbness pada fizikal, tangan dan sebagainya. Mungkin terlalu banyak bekerja secara BDR. Mungkin dia rasa macam, tak ergonomic. Ini pun isu-isu baru juga. Kerana bekerja di rumah, fasiliti tak cukup, dah memberi kesan kepada ergonomik dan sebagainya. So numbness dia pada keadaan fizikal pula, iaitu mungkin tangan, kaki dan sebagainya. Jadi kat sini berbeza-beza setiap orang, dan dia memberi, of course, dia memberi kesan fizikal dan juga mental kepada individu. Dan mengapa seseorang tu dia punya rasa ataupun reaksi tertentu terhadap sesuatu peristiwa ni yang buruk ataupun bencana ni, sebab apa? Sebab apa yang menyebabkan mereka rasa macam tu? Mungkin setengah orang COVID tak memberi kesan sangat pada dia. Bagi dia lebih pernah alami lebih teruk daripada tu. Cuma untuk COVID ni dia kena jaga SOP. Itu saja, that's it. Setengah orang dia rasa macam tu. As long as you duduk kat rumah, stay at home, stay safe, dah okay. Takkan ada berlaku. Dia yakin tu penularan. Tapi ada benda lain lagi yang memberi kesan yang lebih teruk. Mungkin setengah orang tsunami tu teruk. Saya ingat masa tahun 2004 tu, dia dengar bunyi laut.
Bunyi laut je pun dia dah takut dah. Dia dah tak boleh tidur, dia terjaga-jaga dan sebagainya lah. Jadi ini menunjukkan setiap orang tu berbeza-beza. Jadi tahap kesukaran yang dialami, pengalaman yang lepas tu, peristiwa yang buruk. Mungkin setengah orang tu dia bagi anak-anak yang mungkin ada kesan didera dan sebagainya, itu lagi teruk dia kata. Kalau tak saya takkan rasa takut sebegini. Tapi kalau untuk ni, kalau saya tengok orang lelaki, saya rasa ketakutan dia melampau-lampau sampai saya rasa menggigil dan sebagainya. So untuk COVID, contohnya lah, untuk COVID ke banjir ke tak ada apa dah. Kami dah tiap-tiap tahun dah alami. Itu berbeza-beza juga ya. Keadaan hubungan dan sokongan dengan orang sekeliling. Setengah orang ketika krisis dia ada sokongan yang kuat. Walaupun keluarga kita di kampung, kita ada keluarga kita yang kecil tu, nucleus family tu ada di situ. Tapi setengah orang suami di sana, anaknya di situ. Jadi sokongan tu tiada. Jadi itu memberi kesan ketika krisis, dah lah kena duduk rumah seorang. Jadi ia memberi kesan sangat, menyebabkan rasa lonely dan sebagainya. Keadaan kesihatan fizikal, setengah orang yang mungkin sakit, rutin akan berubah untuk pergi ke hospital dan sebagainya. Ini memberi kesan juga faktor yang boleh menyebabkan mereka bereaksi sedemikian. Masalah peribadi terdahulu yang masih belum selesai, masalah kesihatan mental sedia ada. Ni yang macam saya cakap tadi. Mungkin bagi kes mereka yang diagnose MDD, mungkin ada masalah kemurungan, depression, anxiety, skizofrenia dan sebagainya. Bagi mereka ini, krisis yang dialami mungkin boleh menyebabkan menjejaskan apa yang mereka lalui. Tambah pula kalau mereka tak jaga ubat yang diambil, kerisauan tu memburukkan lagi kalau mereka yang ada anxiety, ada panic attack. Bila tengok nombor-nombor yang meningkat tu, bukan saja pesakit-pesakit mental sedia ada, tapi orang yang kita perhatikan mereka yang belum ada, tak ada isu kesihatan mental tetapi easily get disturbed by the news, by the announcement. Bila dia tengok maklumat-maklumat setiap hari, jadi dia rasa macam susah hati dan sebagainya. Jadi ini tidak baik untuk mereka, dan orang begini mungkin ada tendensi, bukan saya kata mungkin boleh dapat, tapi mereka fragile. Jadi mereka ni sebenarnya kena antara orang yang kena buat early intervention lah. Kita berikan dia early intervention. Mungkin dia tak perlu pun melalui kaunselor, tetapi dia perlu buat sendiri, diri dia sendiri dulu, penjagaan diri dia, bukan saja fizikal tetapi emosi, mental dia, macam mana dia nak rawat diri dia bila berlaku keadaan begitu. Setengah orang pula dia kata, saya ni sakit jantung ni kan. Jadi kita kena tahu yang keadaan ini sebenarnya menyebabkan ni. So apa dia kena buat? So coping mechanism dia kena tahu, strateginya, macam mana nak buat dan sebagainya. Jadi ini antara faktor-faktornya selain latar belakang budaya, sosial dan juga of course umur lah. Bila kita kata untuk umur kanak-kanak, bukan kita kata kanak-kanak tidak mudah kena, mungkin bayi lagi mudah kena berbanding dengan orang yang dewasa. Mungkin lebih daya tahan dia mungkin, tetapi kalau kita tidak ikut SOP, kita bercakap dalam jarak yang dekat dan sebagainya, sama saja bayi ke, orang tua ke, orang dewasa. Tapi kita boleh juga dari segi kategori umur kita katakan orang dewasa, orang elderly ataupun older adult. Memang kebetulan orang-orang yang tua ini agak mudah untuk dijangkiti. Jadi apatah lagi kalau mereka mempunyai penyakit-penyakit tiga serangkai, non-communicable disease dan sebagainya. Jadi orang-orang ini kita perlu ambil langkah-langkah pencegahan dari awal. Jadi inilah kalau kita tidak jaga antara faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, akan menyebabkan kesan lain lah, menyebabkan kesihatan mental mereka terjejas disebabkan oleh krisis ini. Jadi tuan-tuan dan puan, panjang lebar tadi kita terangkan sebab kita nak tahu betul ke kita ni ada reaksi kita kat mana sebenarnya, okey ke tidak. Sebab kalau tuan-tuan dan puan nak jadi petugas kata krisis, bencana dan sebagainya ni, kita kena tengok diri kita ni. Kita kuat tak? Bukanlah kata petugas tu kena kuat baru pergi. Tapi maknanya kat sini, kalau jadi macam ni, aku boleh cope tak? Apa strategi kita? Macam mana kita nak memastikan kita punya daya tahan tu
Kalau kita awal-awal yang menangis pergi dekat pusat pemindahan, kita dah menangis dulu. Kan? Kita yang sedih dulu. Susah lah macam tu kan, kawan lain pula pujuk kita. Sabar cik, sabar cik. Tu tak boleh lah. So kita kena ada daya tahan tu dulu sebenarnya. Jadi kita kena tanya diri kita lah. Even psychologist pun, kita bukan semua kuat macam tadi Dr. Zura kata, kita bukan superhero. Kita bukan boleh, kepakaran kita pun juga masing-masing berbeza-beza. Jadi maknanya bukan kata kita tahu boleh buat semua, kalau kita pergi settle semua masalah. Tidak. Jadi kita kena tanya diri kita, adakah apakah kapasiti kita, kemampuan kita sebagai individu yang nak membantu ni. Boleh tak kita bagi komitmen? Satu, sebab kita bukan kata jadi petugas ni kita nak kata ambil ada apa kata, yelah nanti kalau kita selalu menonjol nampaklah kan orang kenal kita famous, kita glamour. Okay, itu kita kena ingat. Mungkinlah orang lebih kenal, tetapi kalau nawai itu kita tu tak betul, pun dah tak betul lah. Jadi kat sini kita kena tahu sebabnya nak jadi petugas ni, bencana ni bukan yang macam jadi artis kan. Jadi maknanya kat sini kita kena tahu, kita nak buat kerja, kita nak tolong orang. Kita nak tolong orang ni, orang-orang yang perlukan bantuan. Kita nak bantu orang, ingat, kita nak membantu. Kita jadi helper pada mereka, survivor, mereka yang perlukan bantuan kita sebenarnya. So, kita kena tahu komitmen-komitmen itu, komitmen dari segi profesional kerja kita. Mungkin setengah orang kalau di psikologis dia buat kerja tu tak lari jauh dengan bidang dia dan dia pergi atas dasar kerja juga, professional commitments dia ada di situ. So bagi mereka yang mungkin petugas-petugas akrab, yelah dia atas kata kapasiti sebagai akrab, dia boleh membawa contoh daripada Kementerian Kewangan, Kementerian Dalam Negeri, tetapi dia ada kerja hakikinya. Jadi maknanya kat sini dia kena tahu yang dia nak buat ni kerja sosial, kerja bantuan, mungkin di pusat kuarantin dan sebagainya. Tetapi kerja ni akan ditinggalkan ni, macam mana? Majikan boleh lepaskan, beri pelepasan dan sebagainya. Ini juga penting. Sebab dia memberi kesan nanti. Satu lagi antaranya yang juga saya kira agak penting juga adalah personal commitment. Ni personal commitment ni peribadi kita lah, sama ada kita hidup dengan siapa. Kita nak tolong sana sini, kita nak pergi Aceh lah, kita nak pergi mana-mana, semua kita nak pergi. Kan? Tapi kita ada baby, kita ibu, anak kecil-kecil lagi, ada suami, dan dalam masa yang sama kita ada komitmen-komitmen yang kita masih perlu bagi perhatian kepada anak-anak dan keluarga. Jadi kat situ pun kita kena bagi tumpuan juga. Bukan kata kita tak payahlah kalau macam tu, tak payahlah jadi petugas. Tapi kita kena tengoklah takat mana, apa limitasi kita, boleh pergi setakat mana. Jadi maknanya kat sini, dulu zaman bujang mungkin boleh pergi mana-mana lah. Macam saya dulu di JKM, saya ingat lagi lah. Zaman tsunami dulu saya pergi Langkawi. Wah seronok. Tak kisah tidur kat mana-mana pun tak apa. Asalkan ada tempat. Kan? Okey je nak pergi bila-bila. Masa tu bujang dan masa tu baru je kahwin. Tapi tak adalah komitmen yang teruk sangat, yang besar sangat lah. Maknanya boleh je. Jadi kalau kita tak ada komitmen macam tu tak apa. Tapi kalau orang yang ada nak jaga mak, dialah the only caretaker. So yang ni juga penting lah. Kita tak boleh pentingkan diri sendiri jugalah. Selain daripada kita punya keadaan, macam saya sebutkan tadi, reaksi tadi ni, kita sebagai petugas, kita boleh tak fizikal kita ni jenis cepat sakit. Jalan-jalan sikit lembek. Sakit lutut. Nak jalan bencana tempat krisis ni bukan jalan yang you hantar dengan kereta, ada driver hantar, tak ada. Memang tempat tu kita tak boleh expect. Mungkin tempat-tempat tu, kalau tempat banjir tu janganlah nak pakai kasut-kasut heel lah cantik-cantik macam tadi Dr. Zura kata, pakai tudung semua kan. Maknanya kita tahulah apa tu expect. So kita kena tahu juga keadaan kita. Kalau kita ni jenis asyik makan ubat, asyik nak dialisis, so sesuai tak ketika itu untuk kita berkhidmat? Jadi tak semesti kalau kita tak pergi ke kata turun padang, kita tak boleh memberi khidmat kita. So dalam keadaan sekarang, contoh COVID-19, kita punya perkhidmatan adalah secara digital. Jadi kita juga boleh mainkan peranan kita di mana-mana sahajalah. Selain dari segi vulnerabilities, self-awareness,
kita punya tahap kesedaran kita ni jenis orang yang macam mana, kita kena letakkan dalam keadaan macam tadi Dr. Zura ada sebut. Kita adalah sama semua. Untuk bertugas ni kita kena letakkan diri kita macam tu. So saya tak nak pergi jauh-jauh sangat dah, tapi cuma saya nak refresh dan nak kukuhkan lagi. Dan kita kena tahu satu lagi, apa sebenarnya type of disaster kita. Itu penting. Kita ni tengah pergi krisis apa ni? Bencana apa? Bencana apa sekarang ni? Ni tengah cerita pasal banjir ke tengah cerita pasal COVID? Kebetulan banjir kita tahun ni dalam musim COVID. Jadi dia dua sekali. Dia wabak kan. Pandemik, penyakit, ada SOP. Tak boleh dekat-dekat dengan orang. Sedangkan bila kita jumpa orang, kita nak gosok-gosok dia. So lain pula kali ni. Nak pergi banjir kali ni dah lain sebab ada COVID pula. So datang 2 in 1. So dulu lain, sekarang lain. So kita nak kena adjust sikit cara kita approach kita untuk kita berdamping dengan individu-individu ini. Okay? Okay, Doktor. Next. Tadi Doktor sebut yang 4 ni, Doktor. Sebenarnya dengar tak saya kan? Fizikal, emosi semua ni. Ada satu yang soalan berkenaan dengan perkara ni, Doktor, daripada Encik Ko Yusuf Ismail. Daripada pandangan clinical psychologist ya. Apa yang boleh dilakukan bila clients overwhelmed? Client in dissociative mood atau hysterical? Itu soalan ni. Ke klien dalam keadaan overwhelmed ataupun dalam dissociative mood ataupun hysterical. Maksudnya kalau kita katakan mungkin saya boleh rumuskan bagi mereka yang keadaan yang terjejas teruk. Bagi mereka yang keadaan yang terjejas teruk, bila kita mungkin bila kita ni pergi jumpa dengan individu-individu ni, bukan kita sekadar tengok macam tu je. Jadi peranan kita sebagai psikologi, kita tengok bila saya kata reaksi, sebab tu kita bagi penekanan. Bila kita tengok satu persatu, ini represent apa contoh kalau tadi dah overwhelm sangat, kita tarik keluar orang ni. Maknanya kat sini kita tadi kalau kita buat PFA, kita ada look, listen and link kan. So kita tengok ni, tadi doktorku kata, kita nampak dia ni teruk sangat, overwhelm sangat dah. Apa nak buat? Tak apa, nanti dia okey lah tu. Tak boleh. Mungkin dia macam kategori yang tadi tu, yang saya kata faktor yang dia ada pengalaman-pengalaman lalu, dia mudah kata fragile, dia ada simptom-simptom penyakit fizikal yang lain juga mungkin. Jadi orang begini, kita kena panggil dia dan kita jalankan PFA pada mereka seberapa segera yang mungkin. Maknanya kat sini kita kenal pasti kenapa jadi macam tu. Apa yang dia buat? Dia ni adalah apa? In the first place, mungkin dia petugas frontliners. Bukan. Dia ni bukan. Dia keluarga saja. Tapi dia adalah siapa? Di keluarga frontliners. Ataupun, bukan. Tak, saya adalah individu biasa saja. Tapi saya kena ni sebab saya mudah panik. Saya mudah ni sampai saya rasa tak boleh tidur. Saya rasa nak mati. Saya rasa teruk sangat. Jadi orang ni yang kita kena bantu dulu. Dan kalaulah di dalam keadaan yang kita rasa dah tidak boleh memberi counselling kepadanya. Contohlah kita nampak mula-mula kita buat PFA. Lepas kita rasa tak, dia dah tempoh yang dia dah sesuai sangat untuk kita berikan intervensi psikoterapi dan sebagainya atau counselling. Kita bagikan bantuan ini. Tetapi kita nampak keadaan simptom ini, itu kata reaksi tadi, simptom ini dah melampau-lampau sangat yang memerlukan rawatan perubatan. Dia kena ambil medication to stop ataupun to alleviate the symptoms tadi. Jadi kalau untuk kes yang macam ni, kalau dia perlu ditarik untuk bawa rujuk ke pakar perubatan, mungkin psikiatris, pakar perubatan dan sebagainya, orang inilah yang perlu dibantu terlebih dahulu dan kemudian kita integrate dengan psikoterapi. Dan kita bantulah dengan memberi dia sesi kaunseling dan sebagainya. Untuk kes macam ni, PFA kita dah berjalan masa dalam keadaan serentak dan kita nampak dia perlu diberikan rawatan yang segera. Sebab bukan semua yang terus dalam keadaan macam tu. Okey, sebab tu saya kata tadi berbeza-beza setiap orang. Macam tadi doktor ada sebut pasal tahap masing-masing berbeza kan, tahap severity dan juga mungkin yang ada history penyakit-penyakit macam ni kan. Jadi bila keadaan-keadaan krisis ni mesti lebih teruk doktor kan. Betul. Okey, so kita pergi yang seterusnya. Jadi anda ni di mana? Jadi bila kita tengok tadi kategori-kategori petugas yang ada sekarang ni,
kalau kita tengok daripada piramid di atas di layar ni, specialized services. Maksudnya ni memang betul-betul mengikut kepakaran dia. Contohnya mereka yang berada dalam mental health care daripada specialist yang juga dalam mental health juga, iaitu mungkin psychiatric, nurse, psychologist, psychiatrist, counselor. Jadi mereka ini memang khusus. Jadi bidang ini khusus dan mereka tawarkan kepakaran mereka juga khusus. Tapi untuk kita tengok yang kategori seterusnya, kalau mereka yang tak ada dalam orang kata dalam kotak ni, dia tak ada. Dia pergi kepada next, focus, person to person dan specialized supports. So kat sini apa yang dia perlu ada? Dia adalah mereka yang menggunakan kepakaran ataupun menggunakan pengetahuan kesihatan mental. Mereka ni juga adalah community workers. Mungkin mereka ni adalah pekerja-pekerja sosial, pekerja-pekerja kebajikan, pembangunan masyarakat yang juga perlu menggunakan psychological first aid. Mungkin ini adalah kategori mereka. Seterusnya kita tengok siapa lagi mereka. Mereka adalah community, keluarga, sokongan-sokongan keluarga, individu-individu yang memerlukan bantuan ini. So siapakah mereka? Mereka juga perlu dibantu walaupun mereka ada keluarga. Inilah kumpulan mereka. Jadi di sini kita perlu kata maklumkan mereka ataupun kita ajar mereka tentang bagaimana kita nak uruskan krisis kepada kumpulan ini juga. Sebab tu nanti Dr. Rosni akan terangkan bagaimana nak mengurus intervensi dalam keluarga pula. Sebab itu adalah kumpulan yang penting walaupun kita kata frontliners yang bekerja, kenapa pula perlu keluarga? Ya, support system dia tu adalah ahli keluarga, suami isteri dan sebagainya. Dan seterusnya social consideration in basic services and security. Maknanya kat sini adalah kumpulan-kumpulan yang kita kata mungkin daripada mereka yang siapa saja yang boleh turut sama menyertai selagi mereka boleh menggunakan ilmu-ilmu yang kita kongsikan. Mungkin hari ini kita kongsikan dari segi pengurusan berbentuk psikologi, tapi boleh digunakan oleh semua individu, siapa saja. Jadi kita tahu kita di mana, apakah kategori kita untuk kita berikan, untuk kita tawarkan bantuan kepada mereka. Okay, next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dekat mana, macam saya cakap tadi, kapasiti kita mampu ke tidak, kita rasa dalam keadaan krisis sekarang ni, keadaan krisis masa ni, boleh ke tidak. Jadi kita kena tanya diri kita juga. Kita nak pergi ni, tak ada apa-apa, kosong pun susah juga kan. So bersedia tak? Apa yang kita ada yang kita nak bawa bersama? Kita ada latihan apa? Kita ada kemahiran apa? Kita dah ada self-care tadi, macam Dr. Zura kata tadi, kita ada penjagaan diri tu. Untuk sebelum kita tahu tak, untuk semasa tu apa kita kena buat, dan untuk lepas tu macam mana lantak pilah. Kan? Apa kita kena tahu. Sebab apa kita penting tau. Ini antara perkara yang penting untuk kita buat terlebih dahulu untuk memastikan diri kita dalam keadaan yang bersedia untuk menjalankan tugas. Walaupun ada orang kata paksa rela, terpaksa, tapi insya-Allah lah akhirnya kalau dia fikir nawaitu dia, niat dia untuk membantu dan kebetulan dia dalam bidang tu bekerja, insya-Allah dan as long as dia tahu macam mana nak uruskan diri, dia jaga diri. Dan kita juga nak tahu sama ada kalau kita ada simptom macam tadi dah sampai ke tahap yang overwhelmed dan sebagainya, ada tak avenue untuk dia tahu diri dia tu kat mana sekarang ni. Saya ni sebenarnya saya dah kerja, dah penat, dah lama dah ni. Tapi saya tak tahu saya ni saya dah psikotik ke apa ni. Kan? Saya skizo ke apa sebab saya selalu nampak macam ada bayang-bayang lah. Jadi ada tak bentuk bantuan yang diberikan, ini kita kata spesifik sikit lah untuk saya tahu diri saya ni kat mana sekarang ni. So ini adalah sebenarnya penilaian ini self assessment yang boleh dia kenal pasti mungkin simptom-simptom kemurungan. Macam tadi dia boleh ada sendiri, sama ada dia boleh buat self check ataupun dia boleh rujuk kepada mereka yang lebih mahir lah, psychologist, psychiatrist dan sebagainya. Jadi dia boleh tahu saya ni mental health status saya macam mana sekarang ni. Saya rasa dah lain sangat. So kita ada penilaian diri iaitu self assessment yang boleh dijalankan ke atas mereka ini. Tak kira lah individu yang terkesan sama ada mangsa, survivor ataupun mungkin petugas itu sendiri.
Ya. Tugas ni bukan kita kata kalau yang frontliners, kalau yang mereka essential services pun kalau dia rasa di tahap kontak dia yang selalu berdepan dengan masyarakat, yang selalu datang di kaunter pun mungkin dia ada rasa simptom-simptom atau tanda-tanda yang ditunjukkan itu menyebabkan dia rasa nak check, bukan kata swab test je, tapi dia nak check juga tahap kesihatan mental dia. So inilah dia yang kita boleh sediakan kepada mereka. Ya. Okay, next. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada beberapa perkara yang telah disentuh oleh Dr. Zura. Cumanya saya nampak yang dalam teknik dan kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh lihat dan kita boleh tengok semula lah, boleh refresh balik, sebab saya percaya ramai yang dah maklum, khususnya pegawai psikologi kita di luar sana, sebab ramai yang dah berpengalaman pun jalankan, cuma kita refresh lah ni. Cumanya ada perkara-perkara yang saya rasa kita juga boleh bagi penekanan, sebab contohnya macam yang pertama, psychological first aid. Kalau kita kata PFA ni nampak macam simple je, as simple as kata 3L tadi, look, listen and link. Macam senang aja, dulu buat macam tu juga. Tak tahu yang tu PFA kan. Kita pagi-pagi tengok-tengok, oh orang ni sakit, oh orang nak bantuan, nak makanan, beras tak cukup. Kan, oh bagilah beras cukup, link, okey bagi jabatan mana yang sesuai. Okey. So masa kami di Jabatan Kebajikan dulu, sebab duduk kebajikan masyarakat, dia memang dia bantuan makanan tu kita nampak macam PFA senang aja. Tapi adakah semudah itu sebenarnya? Jadi mungkin kita boleh halusi sedikit lah PFA ni sebenarnya teknik ni betul ke kita buat ni, ke kita main agak-agak aja. Agak-agak ni bahaya juga kan. Kita rasa macam kita dah pakar sangat. Tapi saya pun bukanlah pakar sangat, tapi at least kita ambil tahu, kita cakna dan sebenarnya apa yang kita buat ni adakah proses yang betul. Yang kedua mungkin kita ambil tahu penjagaan diri kita dari segi kawalan kendiri, strategi daya tindak, kita takat mana, kita ada ke tidak, kita tahu ke tidak. Okay. Dari segi yang ketiga, regulasi emosi petugas. Ini bukan saja petugas, individu jugalah. Bagaimana kita nak menguruskan emosi. Bukan sahaja kata emosi, tapi kalau kita ada pemikiran-pemikiran yang negatif tu, macam mana kita nak pastikan kita boleh mempunyai emosi yang baik, emosi yang lebih baik, positif, dengan menukar ataupun kita buat restructure, kita buat cognitive restructuring, kita tukar kepada pemikiran yang membantu. Kadang kita ni banyak sangat toxic thinking kan. Orang kata ni, orang kata tu, habis kita takut, risau dan sebagainya. So kita perlu regulate emosi kita sebaik mungkin. Kalau kita rasa mungkin perlu elakkan daripada bersendirian, beribadah, menjaga waktu makan, tidur dan rehat secukupnya, bersenam, beriadah, teknik relaksasi. Ini sebenarnya antara elemen yang membantu untuk regulate emosi, khususnya kepada petugas. Individu juga boleh apply perkara ini dan juga kepada petugas juga. Okey, seterusnya sebagai petugas, untuk kita apply kepada diri kita dan juga kepada survivor, kepada mereka mangsa-mangsa bencana dan sebagainya, antaranya lah latihan relaksasi. Okay, latihan relaksasi ni nampak macam simple, macam deep breathing. Take a deep breath, oh tarik nafas, hembus, oh dah, simple, tak ada rasa apa pun. Itu masalahnya. Dia rasa macam as simple as that. Dia bernafas, dia rasa tenang. Tak tenang pun dia kata, okay next buat apa lagi? Ini antara orang yang selalu rasa macam apa lagi. Sebenarnya betul tak dia buat? Sebab tu kalau kata sebenarnya, kalau kita betul-betul buat deep breathing, you akan dapat ketenangan itu sebenarnya. Perlahan-lahan you akan dapat rasakan. Selain itu dalam relaxation juga kita ada relaksasi otot ataupun progressive muscle relaxation. Ini kalau kita buat, ini daripada Jacobson kan, maksudnya kita bila kita rasa stres kan, bila kortisol hormon tu dirembeskan, kita punya otot pun rasa tegang dan sebagainya. So kalau kita cuba buat PMR ini juga membantu, meregang-regangkan semula otot. Tapi kita kena tahu juga bagaimana nak buat relaksasi otot ini. Selain itu mindfulness, sebab tu kita bukan ada mindfulness ni, kita juga fokuskan pada mindful eating, mindful apa lagi? Banyaklah yang kita boleh buat benda tu mindfully. Jadi maknanya kat sini kita fokus satu persatu dalam dalam masa tertentu, kita fokus pada apa yang kita buat.
Selain daripada itu guided imagery. Ini untuk krisis ni, benda-benda perkara-perkara ni, teknik-teknik ini membantulah selain latihan grounding bagi mereka mendapatkan ketenangan, membantu mereka untuk menstrukturkan semula apa yang membuatkan mereka rasa terjejas. Dari segi emosi, fizikal dan tingkah lakunya. Jadi ini membantu untuk merelakskan keadaan individu tu. Selain daripada itu juga kita tidak menafikan lah kalau kita kata biopsychosocial spiritual juga approach dia dalam model untuk kita membantu dalam proses pemulihan ini, antaranya pendekatan spiritual yang kita tak boleh tinggalkan sebenarnya, perlu dibawakan sekali. Dalam study juga, even study dari barat juga mengakui yang pendekatan spiritual ni juga penting. Maknanya kat sini apa yang kita buat selama ni, meditasi, solat berjemaah, itu ada banyak peningkatan dalam tempoh PKP dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu pertingkatkan, beribadah, berzikir, dan niat kita itu sebelum kita menjalankan tugas kita sebagai petugas dan sebagainya sangat penting. Dan yang terakhir ni adalah perkara yang juga kata tak kurang pentingnya, iaitu bukan kita kata kita mengalah, tetapi ada mereka yang pakar di luar sana yang boleh memainkan peranan yang lebih. Mungkin dalam konteks ni macam tadi yang kes yang Dr. Ku cakap tadi tu, kalau mereka ni perlukan, kita kena skip yang 5 ni dulu sekejap, ataupun kita dapat bantu tidak memberi kesan sebab dia perlukan lebih segera dia punya tindakan dia, maka yang keenam ini adalah mereka yang perlu betul-betul mahir dan pakar untuk memberikan intervensi seterusnya. Mungkin orang ini perlukan diagnosis, kalau kita tengok kriteria dia, kita kena tengok analisisnya daripada simptom yang ditunjukkan. Mungkin menunjukkan ada simptom-simptom trauma dan sebagainya. Mereka ni lah orang-orang yang akan mengambil kes ini untuk menjalankan intervensi yang seterusnya. So ini adalah antara 6 yang perkara yang penting yang perlu diberikan perhatian. Okay, Doktor, boleh kita terima satu soalan, Doktor? Okey. Okey. Soalan daripada, nama dia pun menarik, Doktor. Lucky Guy. Oh, Lucky Guy. Wow, memang laki lah. Laki lah ni. Okey. Dia kata, bolehkah pihak BPS JPA share psikologi first aid di setiap kementerian untuk digunakan kepada warga kementerian? Boleh, insyaAllah. Sebab kami telah pun membangunkan kami punya psychological first aid dan juga self-care, dan insyaAllah kami akan buat hibahan kepada setiap pegawai psikologi di seluruh kementerian, jabatan dan agensi jugalah. Okey. Dalam masa terdekat. Itu je soalan buat masa ni, Doktor. Kita teruskan, Doktor. Okey, so kalau kita tengok kemahiran-kemahiran yang kita perlukan, kalau anda lihat semula, kadang benda ni bukan baru ada. Kita dah ada, tapi kita agak-agak betul tak ni? Kita nak check lah, mungkin nak check betul ke tidak. So, anda kalau nak jadi petugas krisis ni dalam tempoh krisis, tak kira lah COVID-19 ni agak mencabar sikit pemilihan dia, dan macam mana kita nak pergi tu kita kena tengok betul-betul dia punya SOP. Tapi kalau untuk secara umumnya kita kalau sebagai petugas ni kita nak pergi untuk kes-kes yang tak ada halangan fizikal dan sebagainya. Satu daripadanya itu dia. Lepas tu anda sebagai individu ni, macam saya cakap tadi, tak kisahlah apa-apa bidang juga, tak semestinya anda pakar dalam psikiatri atau psikologi, syarat asas dia ingin membantu. Itu satu, nak membantu bukan nak glamour. Kemahiran mendengar tu sangat penting. Sebab tu dalam PFA dia look, listen and link. Look tu mungkin boleh jadi listen juga. Mungkin look tu boleh through your ear. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab dalam tempoh COVID-19 ni, you tak boleh nak tengok orang. Mungkin you through phone saja. Tapi you menggunakan deria pendengaran itu sebagai mata you. Boleh tak jadi macam tu? Yes. Dalam secara digital ni dia mencabar sikit, tetapi deria anda tu membantu menjadi mata anda untuk anda melihat sebenarnya. Okey, nak bantu. Okey, kemahiran mendengar tu ada. Dah look ni, listen ni bersekali. Mendengar, asas tentang emosi, macam saya cakap tadi, reaksi yang panjang lebar saya cakap tadi, kita tahu sedikit apa dia. Maklumat dan pengetahuan asas berkenaan krisis yang berlaku. Krisis apa sekarang ni? Okey, satu. Kan kita beria je nak pergi macam nak pergi krisis banjir. Tapi pergi kat COVID, tak kenalah kebakaran, tapi kat sana. So, kena tahu yang mana yang umum, okey, fine. Mendengar pula,
kemahiran yang penting tadi saya kata antaranya mendengar, lepas tu kita mengaturkan bantuan selanjutnya untuk sesi kaunseling. Untuk kes yang macam tadi lah, tak semua ni sekarang ni baru 2 minggu, sekarang baru PFA je, tak payah lagi. Tak, dia ni dah lama sebab dia ada kesan sebelum. You kena alert benda tu. Mengenali reaksi kejutan trauma, mengingatkan mangsa untuk tenang. Ni kerja kita. Kerja kita melalui tu mungkin PFA antaranya. Kena pastikan sebaiknya untuk kita pastikan individu ni, mangsa-mangsa ini berada dalam keadaan yang tenang. Kalau kita tengok pusat tu pun kalau serabut, macam mana nak tenang kan? That's why pusat itu sendiri, pusat pemindahan contohnya telah diatur dengan baik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Memang mereka adalah orang yang expert dalam menjaga dari segi keselamatannya, dari segi keselesaannya. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Kita nak kena pastikan mereka tenang. Mempelajari kemahiran kepada petugas. Petugas ni kena belajar apa? Antaranya lagi pemerhatian, observation. Macam nak respon, nak bagi maklum balas. Ayat ni boleh tak guna? Macam contoh MH17. MH17 clear lah, clear cut, memang jatuh, ditembak dan sebagainya. Tapi kalau 370, itu pun uncertainty juga. Tapi kita terus cakap arwah. Perkataan yang kita gunakan tu. Kita terus cakap innalillahi, memang betul innalillah ni, tapi setengah orang dia salah faham innalillah, bila masa anak aku mati? Sudah menimbulkan rasa kemarahan dan sebagainya. Networking, kita tahu siapa kita nak contact. Bukan kita rasa macam kita seorang je ambil kes ni sampai berjaya. Tak berjaya pun kita nak pulun juga, nak buat juga, gagah juga. So kena tahu. Kemudian kita kena, of course yang kita ada sekarang ni, training, education, kita kena ambil tahu. Nak bagi bantuan, kena ambil tahu sikit lah. Kena ada ilmu sikit supaya kita tak bagi ilmu sesat. Dan juga komunikasi. Ini yang Dr. Zura cakap panjang lebar juga tadi, komunikasi itu penting. Yes, memang betul. Komunikasi itu penting, penghargaan itu juga penting. Jangan kita ingat orang faham, tapi sebenarnya kita tak faham orang tu. Tapi bukan makna kita, saya faham awak, saya faham. Itu lain pula dalam konteks dengan mangsa. Tetapi kita sesama petugas ni, kita kena tahu. Kemahiran ni juga penting. Selain itu, skill-skill yang kita perlu ada, skill secara pribadinya, bagaimana nak maintain a balanced lifestyle kita. Kita tahu bagaimana nak apply teknik nak mengurangkan stres. Tahu tak macam mana? Kita sendiri stres tak tahu, macam mana nak bantu orang pula kan? Okay. Tahu buat deep breath dan sebagainya, meditation dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita tahu masa bila kita stres, kita tahu apa masalah kita tahu macam mana nak kurangkan dia. Dari segi profesional, cukup kemahiran, kita ada peer support, kita rasa kalau ada masalah, nak jumpa siapa, ada tak orang yang boleh bantu kita dari segi kemahiran yang kita gunakan. Kita ada supervisor tak? Ataupun kalau untuk pegawai-pegawai muda, ada tak pegawai senior yang mungkin ada kemahiran, lah, yang boleh membantu. Kalau saya stuck kat sini, kes macam ni saya nak buat macam mana? Sebab kita mungkin bukan semua expert. Mungkin ada yang pegawai kita dari kementerian tak biasa di JKM, tiba-tiba posting ke JKM kena ambil bencana. Jadi dekat sini kena ada juga mereka yang mungkin boleh membantu untuk supervise. Okay. Selain daripada tu, self-care. Yang macam tadi, self-care tu sangat penting untuk maintain dia punya physical, emosi, spiritual, kesihatan dia dan sebagainya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, next. Seterusnya, bila kita nak bertugas, kita dah tahu semua tu, kemahiran yang kita perlu ada, yang saya terangkan tadi, adik sedikit. Kita perlu ada secara, kalau kita kata ni adalah pegawai psikologi yang membantu petugas kaunseling lah, petugas kaunseling atau petugas psikologi. Ini antaranya persediaan psikologi yang perlu disediakan dalam diri tuan-tuan perempuan. Selain daripada itu, kita juga perlu ada ilmu kita lah, ilmu sebagai pegawai psikologi ni, mungkin ahli akrab kalau ada perkara-perkara yang mungkin anda boleh buat, contohnya anda boleh buat saringan. Kalau rasa bila perlu, bukan kita kata jumpa individu ini, mangsa-mangsa ini terus kita bagi. Tidak, bila rasa dalam keadaan yang setelah selesai tadi PFA tu, kita rasa ini adalah masa yang sesuai untuk kita tengok analisis dia punya tahap
kesihatan dia, masa ni kita boleh jalankan penilaian-penilaian tertentu. Ini contoh sajalah yang saya letak kat sini, MSE, Mental Status Examination, MSE, Professional Quality of Life ataupun ProQual version 5. Yang ni boleh digunakan oleh petugas sendiri ataupun frontliner untuk tengok tahap quality of life mereka terjejas atau tidak. Contohnya macam kalau kita tengok ProQual ni, dia boleh tengok sama ada I'm happy or not. Dia boleh tahu kebanyakan masa ke sikit je. Kebanyakan masa tak happy pun. Maknanya quality of life dia mungkin agak terjejas. Dia rasa terganggu ke dengan seseorang, dia perlu bantuan ke, dia rasa tak puas hati ke, ataupun dia rasa macam mana. Ada item-item yang boleh membantu mereka untuk melihat tahap kepuasan mereka. Ini ialah antara tools yang kita boleh gunakan untuk melihat kelelahan yang saya maksudkan tadi. Selain DAS yang saya tunjukkan sini, GAD-7 selalu kita guna DAS saja untuk saringan kesihatan mental kan. Tapi kita juga ada contoh item untuk melihat kesihatan ataupun mental, minda sihat kita ni, antaranya adalah GAD-7 anxiety. Ini kami ada di bahagian psikologi, mungkin kita boleh buat latihan lah selepas ini, dan PHQ-9 ini untuk melihat simptom-simptom mood, perubahan emosi yang ditunjukkan. Selain senarai semak yang berkaitan dengan mungkin ada isu yang boleh menyebabkan mereka develop post-traumatic stress disorder, coping skill dia dan sebagainya lah. Okay, selain persediaan peribadi, ni Dr. Zura pernah sebut pakaian yang sesuai, tudung yang macam mana, kan main pakai beria, bermanik-manik, batu-batu dah jatuh pula kan. Dia tak sesuai lah. Okay, jadi yang sesuai. Okay, next. Jadi tuan-tuan puan, Doktor, sebelum kita teruskan, kan, tadi doktor sebut persediaan untuk petugas kan, sebelum memulakan tugas ni, ada satu soalan mengenai burnout ni. Dia kata boleh bagi tips mudah untuk frontliners yang berdepan krisis pandemik yang terlalu lama dan tak tahu kesudahannya. Tak tahu kesudahannya kan. Ini sebenarnya kalau kita nak kata burnout ni, dalam finding study kami buat hari tu pun memang pegawai psikologi, pegawai awam kita atau penjawat awam kita yang penyumbang terbesar dalam kajian impact psikologi baru-baru ni adalah daripada frontliners sebenarnya. Dan antara simptom yang ditunjukkan ialah burnout. Kalau kita kata burnout ni antaranya ialah apa? Rasa keletihan, yang saya cakap tadi macam kelelahan, dah sampai tahap penat yang teruk sangat dah. Dia rasa dah bosan, dah jemu tapi tak boleh nak buat, dia terpaksa buat. Sebab tu kita dengar seorang-seorang ada yang bunuh diri lah dan sebagainya, sebab disebabkan oleh burnout. Tapi apa yang kita boleh pun kata, kita bukan kata oh dah you kerja you frontliners, kita nak buat apa kan. You buat jugalah kerja tu, you ingat tu kerja you kena apa, kena ingat apa kata you punya apa kata hikmah dia, kalau you buat ni dapat masuk syurga kan, besar, dapat pahala dia. Tapi sekarang ni kalau kita tak letakkan iman tu pada tahap tu, kita rasa macam aku dah tak fikir dah benda tu kan. Kalau kita kata macam tu lah, kalau kita tak letakkan iman. That's why spiritual tadi kita letakkan antara yang penting ketika ini. Sebab kita tahu burnout ni, kalau kata psychological fatigue ni dah penat sangat, apa nak buat dah? Okay, ini saya sharekan apa yang dikongsikan oleh salah seorang psikiatris kita. Dia kata bila kita dah penat sangat, dia kata antara yang kita boleh lakukan adalah satu, kita tengok balik niat kita. Memang kita kata semudah tu, niat tadi nak bertugas, niat kita ingat kita nak bantu orang. Tapi ni bukan cerita nak bantu orang dah. Ini kami dah lelah, dah tak larat dah, nak muntah dah, dia kata kan. Hari-hari pakai PPE berlapis-lapis ni Ni ramai ni, beribu-ribu, makin lama makin meningkat. Rakyat Malaysia ni tak faham ke apa kan, dia kata. Jadi niat, ya betul niat. Tapi kami nak buat macam mana ni? Dah psikologi dah mengalah, nak buat macam mana? So betul niat, jom kita tengok balik. Kenapa kita buat ni? Apa yang kita buat ni, ya, kita dapat gaji, kita dapat imbuhan sebagai frontliners. Tak, kami tak nak tu. Kami tak nak ni. Kami nak cuti. Kami nak keluarga kami. Betul tak? Kami nak masa kami. Nak macam dulu. Tapi apa pilihan yang tuan-tuan dan puan-puan ada? Boleh tak kami pakai PPE tu pergi buat, nak buat swab test pun agak-agak nak jolok-jolok, betul ke tidak? Satu, kan? Jadi sebenarnya hanya mereka yang pakar. Jadi kami sebenarnya acknowledge dan kami recognize kepakaran tuan-tuan dan perempuan sebagai frontliners ni sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, betul kami berharap sangat supaya betulkan balik niat. Bukan kata niat dulu tak betul, kuatkan lagi, strengthenkan lagi
bersama-sama dengan rakan-rakan sepasukan tu, supaya teruskan bekerja, walaupun dah penat, kami faham. That's why kita ada pegawai-pegawai psikologi. Walaupun kami guna sama, kami sebenarnya sedia membantu. Kalau kata sekarang ni di era, bukan nak kata pergi peluk dia, tak boleh dah, tak boleh pula, SOP dia lain. Jadi mungkin kita bolehlah bermesej dengan dia, PM dia, doktor macam mana hari ni, okey ke tak? Nurse hari ni macam mana, okey ke tak? Okay. Kita bagi mereka rasa seronok, mungkin hantar makanan, dan secara tak langsung, bukan kata dia hilang penat dia. At least dia rasa semangat. Emosi dia tu, dia rasa happy sikit kan. Daripada dia tukar pemikiran-pemikiran yang negatif tadi, dia rasa sangat terkesan, dia boleh tukarkan kepada okey, aku ni orang yang menjadi harapan kepada seluruh rakyat Malaysia, seluruh rakyat, seluruh dunia sebenarnya frontliners ni. Jadi kalau aku tak kuat, penat dia lah bila kita kata you kena. Kalau dalam counselling dia kata you patut, you should ni sebenarnya saya tak boleh macam tu. Tapi sebenarnya kita nak pujuk juga mereka supaya mereka terus bertahan, kekal bertahan, dan dalam masa yang sama kita support sama ada keluarga, rakan sekerja, bantuan-bantuan fizikal macam tadi, yang kita bukan nak bantu mangsa saja, bantu frontliners. That's why tadi yang regulasi emosi tu pada frontliners. Bila dia dah rasa burn out sangat ni, apa yang boleh kami bantu lagi? Bagi rasa keseronokan mereka. That's why kadang-kadang kalau kita kata dalam pesakit ni, dalam kes-kes tertentu, contoh macam pesakit-pesakit kanser, kita buat music therapy dan sebagainya. Tapi yang tu saya tak pasti. Kalau frontliners tu boleh ke kita masuk main music pula? Aku tengah buat kerja sibuk ni, you nak main. Kita tengok apakah aktiviti yang boleh kita, bila ada masa senggang, ada masa yang dia rest kejap, kita curi masa tu, ambil masa dan tanyakan khabar mereka supaya mereka rasa lega sikit. Dan juga mereka juga boleh dari aspek self-care tadi, jaga sebaik mungkin supaya mereka balik pun tak ada stigma. Setengah orang frontliners ni dia rasa macam tu sebabnya dah lah dia penat. Balik pula orang punya stigma, tak nak dekat dengan dia, jauh, lepas tu inilah punca dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk mereka rasa it's okay not to be okay sebenarnya. Macam mana kita yang alami, betul apa yang doktor-doktor, pasukan-pasukan petugas kesihatan ni rasa. Tak salah sebenarnya, itu apa yang mereka rasa betul. Tetapi kita nak mereka terus bertahan dan terus kuat, dan kongsilah pengalaman-pengalaman mereka, apa-apa saja yang mereka alami dengan kami ni. Kalau kata mungkin sebab tu kami juga sebagai pegawai psikologi yang mungkin nampak kami mungkin bukan turut sama di hospital, mungkin sebahagian daripada pegawai kami guna sama ada di MHPSS tu, dalam talian-talian Mercy dan sebagainya, tetapi kami juga menerima sebenarnya, macam kami di JPA kita ada EKPA, kita juga terima panggilan telefon juga ada, kerana setiap pegawai kami telah sambungkan ke rumah walaupun kami bekerja secara di rumah, tapi melalui email pegawai-pegawai frontliners kita juga turut kongsikan apa yang mereka rasa. Jadi kami juga sebenarnya berbesar hatilah untuk menjadi bahu kepada mereka untuk sama-sama berkongsikan apa yang mereka rasa. That's why hari ini juga saya kongsikan bagaimana sebenarnya kepentingan self-care, self-compassion untuk mereka rasa berdamai dengan diri, untuk rasa sayang diri mereka, sebab mereka sebenarnya perlu lebih sikit cekal untuk membantu kita untuk kita menang. Tak, kita belum menang lagi. Kan? Jadi keyword dia kalau tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita jaga kita tu sebenarnya sangat bermakna. Kita belum menang sebab kita kena lebih sikit lagi kuat bertahan. Dalam masa sama kita semua kena support lah. Alright. Next. Okay, maksudnya doktor, kita kena bersama-sama lah. Kita kena terus membantu mereka. Kita jangan biarkan mereka burn out macam tu saja. Sebab tu kami psikologi turut sama mencari ilham macam mana kita nak bagi psycho-education. Kita cuba share apakah simptom-simptom yang anda alami, bagaimana kita boleh buat. Macam contoh baru-baru ni kita ada tips gembira. Bukan kata kita nak bagi seronok bekerja, happy-happy, engkau tengah krisis, you happy-happy. No, tapi dalam keadaan uncertainty ni kita juga bukan kena sentiasa bermurung, bersedih. Jadi dengan harapan frontliners juga boleh membantu mereka untuk meningkatkan ataupun kata membantu mereka lah untuk kuatkan semangat mereka in a way.
Okey doktor, boleh kita jawab satu lagi soalan doktor? Ya. Ya, ada satu lagi soalan daripada Encik Rahman Shah Putra Afrizal. Soalan, dia kata andai kata orang yang kita bantu tu dalam krisis langsung tak nak dibantu dan ingin bersama dengan family members sahaja. Perlukah kita stop untuk bantu orang tu atau kita tangguhkan dulu even lama untuk menunggu? Apa pandangan Dr. Nani mengikut konteks pengurusan krisis? Itu soalannya doktor. Kalau kita kata mereka yang reluctant ni, kita tengok individu ni dia dia ada isu. Kita nampak dia terkesan. Krisis dia tak mention tadi kan? Apa isu krisis yang bagaimana COVID ke apa tak mention kan? Maknanya kalau secara umum kita nampak dia sangat sugul, sedih dan sebagainya. Mungkin kesan daripada kebakaran ke, kehilangan rumah terbakar. Jadi dia tak nak dibantu. Dia nak cuba usaha cara dia sendiri. Okay? Jadi kalau dalam hal ni, kita nampak siapa yang dia cari untuk dia uruskan masalah yang dia alami itu. Tak ada siapa. Dia juga sendiri. Keluarga ada tak? Keluarga ada tapi keluarga pun tak membantu. Jadi kalau kes yang macam ni, kita perlu bantu mereka juga dengan cuba memujuk. Memang kita tidak paksa. Dalam prinsipal PFA pun kita tak boleh nak paksa orang ni sebab kita kata kita punya prinsip ialah kita nak kurangkan impact negatif, emosi, kesan psikologi dia. Tetapi kalau dia tak nak buat macam mana? Kita usaha lagi. Kita pergi lagi. Selagi kita boleh membantu mereka. Tetapi kalau rasa dia boleh cope, dia tak ada masalah, kita pantau dia. Itu yang datang pemerhatian tadi, kita observe dia. Kalau kita tengok akhirnya, dia telah mencederakan diri dia, dia telah menyebabkan keadaan diri dia semakin teruk, kita boleh bantu dia. Cumanya kita tengok kapasiti kita masuk untuk bantu orang ni atas kapasiti kita sebagai apa. Kalau kita sebagai orang awam nak keluarkan orang ni, nak bantu, kita kena menggunakan, that's why kita kena link tu. Kita kena dapatkan mereka yang ada authority. Kalau kita nampak dia simptom dia tu adalah simptom kepada contohnya kesihatan mental, kita perlu panggil mereka yang boleh membawa orang ini, mungkin orang JKM, mungkin orang daripada kesihatan, boleh bawa mereka. Atau kalau berlaku ni di tempat kerja, kita daripada HR juga, PSM boleh bantu dia. Bukan paksa tapi kita pujuk dia dan dengan orang kata perlu bawa juga untuk dapatkan bantuan. Tetapi dengan memujuk lah. Dengan membujuk tetapi dia macam kes yang dirujuk. Maksudnya kita bawa dia juga. Bukan paksa tapi memujuk dengan harapan dia pergi. Tapi kalau kes mental memang you kena bawa terus lah. Jadi maksudnya dalam krisis pun samalah. Bila dia ada keadaan begitu yang memerlukan dia dibawa, dia tak nak, kita tengok, kita pantau dia sehingga kita nampak kalau dia boleh, then fine, biarkan. Kalau tak boleh juga, kita kena cek jalan, panggil sesiapa yang berkenaan yang boleh membantu orang inilah, bangsa ni. Okay? So saya teruskan sikit dengan silakan doktor. Okey, kita teruskan dengan PFA tadi. Seperti mana yang kita maklum, yang PFA ni sebenarnya macam saya cakap tadi, kita kena tahu siapa yang perlukan PFA ni. Okey, individu yang ada apa? Ada isu tekanan emosi, reaksi stres akut, risiko untuk kesukaran berfungsi, dia susah nak fungsi dah. Kita nampak memang terganggu. Okey, dia ni mungkin orang yang terselamat daripada trauma. Mungkin kesan daripada tanah runtuh, dia trauma. Jadi perlu tak kita bantu dia? Kita rasa macam dia okey je tapi how sure are you? Kita tengok macam okey tapi sebenarnya emosi dia macam mana pula? Ada flashback, ada trauma dan sebagainya ke? Teringat-ingat, ada mimpi dan sebagainya. So itu yang kita kena offer pada mereka selain petugas barisan hadapan. Kemudian bila sejurus tempoh segera selepas insiden atau krisis berlaku. Di mana tempat yang rasa selamat? Kalau tempat ikut dan aja, itu kita kena tengok lah. That's why kalau kes-kes bencana kita tengok kita ada pusat pemindahan. Yang tempat tu memang selamat. Tak ada ancaman untuk kita jalankan, kita berikan PFA. Dan juga dipraktikkan dalam situasi krisis itu. Bukan di luar krisis. Kita dah 3-4 bulan tiba-tiba kita kata, oh saya nak bagi PFA lah. Itu tak sesuai lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada 5 penekanan utama dalam PFA ni. Satu, informasi. Maknanya kat sini kita kena ada ilmu.
Kalau saya ingat dulu kakak sini saya kata tu, Dr. Rosni dia kata kita perlu seranting lebih. Okay, maknanya kat sini kita kena, kalau boleh janganlah macam orang ni tahu, oh saya dah tahu dah tu cik. Habis tu ni nak buat macam mana? Oh punya dah tahu. Habis apa lagi kita nak goreng? Maknanya kat sini kita kena ada ilmu lah. Kita kena bersedia dengan ilmu. Sebelum kita pergi. Kita nak cerita pasal trauma, lepas tu kita main belasah je. So kita kena tahu, kena ada ilmu. Pasal COVID kita nak kata kita pukul rata. Sama je macam sesama burung dan sebagainya. So mungkin agak berbeza. Jadi kita kena baca dululah. Keselamatannya, keperluan asas perkhidmatan susulan. Macam kita kata tadi lah, kena pasti individu yang terkesan. Itu macam yang Cik Syaputra sebutkan tadi tu. Okay, so untuk PFA ni, kita of course kita tahu kita matlamat kita akhirnya nak wujudkan resilience. Sebab tu kalau orang tu rasa dia boleh uruskan diri dia, dia dah kuat sangat dah, so tak ada masalah lah. Tapi kalau kita rasa kita offer dia PFA, boleh menyebabkan dia rasa daya tahan dia tu improve, meningkat, yes, tawarkanlah PFA ni sebaik yang mungkin. Sebab saya kata tadi, PFA ni sebenarnya bukan semudah yang kita fikirkan, tapi bukanlah sesukar mana, tapi sebaiknya kita gunakanlah dengan cara yang betul. So bagaimana kita nak kurangkan impak negatif, nak dapatkan keperluan asas dalam hidup, menggalakkan kemampuan untuk kembali kepada rutin. So macam sekarang ni, bukan kita kata kita buat PFA ni sebab nak bagi kita boleh keluar dari COVID. Ya, mungkin juga betul sebab melalui apa, macam kes ni lain sikit. Kita kena ikut SOP lah semua rakyat Malaysia antaranya lah. Itu bagi orang yang tak terkesan lah. Tapi bagi mereka yang terkesan tu, apa yang mereka perlu buat untuk mereka boleh kembali dengan bantuan-bantuan yang kita berikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, kalau kita kata PFA tadi, satu yang tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, PFA ni bukan kaunseling. Dia bukan kaunseling. Tetapi kemahiran dia adalah asas-asas kaunseling yang kita pelajari. Macam tadi kita parafrasa, kita mendengar, kita ada dorongan minima dan sebagainya. Kita boleh gunakan kemahiran ini sepanjang kita jalankan PFA. Jadi dia juga bukan di briefing secara psikologi kerana dia tak memerlukan perbincangan yang berstruktur. That's why bila saya kata kes yang tadi tu, yang teruk sangat tu, mungkin kita boleh tarik dia keluar selepas kita buat PFA secara ringkas dan teruskan dengan intervensi. Kemudian kita perlu ada, kita tahu kemahiran menyoal, yang bagaimana yang kita boleh soal, kita boleh tanya dan tidak menimbulkan provokasi. Kadang kita naik geram, kita provoke mangsa tu. Jadi ini menimbulkan rasa kemarahan dan orang tidak lagi mahu meneruskan untuk bersama kita. That's why kat sini bina hubungan tu penting. Tapi yang tuan-tuan perempuan kena ingat ialah PFA ni bukanlah kaunseling secara formal. Walau bagaimanapun secara sebagai petugas, ini adalah kemahiran yang penting atau pendekatan yang penting tuan-tuan dan perempuan perlu ada sebagai petugas untuk menggunakan PFA ini dengan baik untuk membantu mangsa-mangsa lah khususnya. Okay, next. Okay. Ini yang saya dah terangkan tadi. Maknanya kat sini kita tengok apakah keperluan-keperluan, kemahiran-kemahiran kita perlu ada. Dan untuk akhirnya kita tak nak buat further harm. Kita tak, bukan tujuan kita, macam tadi kita provoke marah-marah dia, last kali orang tu lagi sakit, lagi sedih. Kita tak nak, itu bukan tujuan kita. Dan mungkin kadang-kadang kita tak sesuai pun untuk membantu bangsa tu. Mungkin kita boleh rujuk macam kita buat counselling lah. Orang tu tak nak pun kita. So terimalah. Terimalah yang orang tak nak kita, mungkin kita boleh beri pada petugas. Tapi kalau semua orang tak nak, maknanya something wrong dengan you sebagai petugas. Okay, next. Okay, yang next ni, yang seperti yang saya maklumkan tadi, tindakan teras dalam PFA ni di mana bina hubungan tu penting untuk pastikan keselamatan, kestabilan, pengumpulan maklumat, bantuan yang praktikal dan hubungkan dengan perkhidmatan yang berkaitan. Di mana 3 elemen yang penting dalam PFA adalah look, listen and link yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menjalankan PFA ni. Okey, kita pergi satu persatu. Apakah dia dalam 3L ini? Next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan di sini. Ada 8 C iaitu pecahan tugasan dalam PFA. 8 C ni sebenarnya membantu untuk anda mencapai 3L tadi. Sebab tadi macam saya kata, takkanlah semudah look, listen and link je.
Senang je bagi, lepas tu kita hubungkan pada mereka yang sesuai untuk membantu. Tapi sebenarnya bukan setakat tu. Dalam membina hubungan tu, apa sasaran dia, klien sudi tak untuk engage dengan kita. So kalau dia boleh engage dengan kita, then okay macam saya cakap tadi. So apa yang kita nak kat sini, juga kita nak pastikan klien tu selesa, mendesak dan diselesakan. So dalam konteks ini, contoh saya bagi, apa yang kita perlu buat? Perkenalkan diri dan peranan. Okay, jangan kita hentam je terus masuk tempat dia. Okay, cik, saya nak tanyalah ni, macam mana keadaan cik? Makanan semua okey tak? Family semua okey tak? Jadi kita tak perkenalkan diri kita. So sebaiknya kita nak memulakan dalam konteks membina hubungan ni, macam kita buat sesi kaunseling lah dan bimbingan seperti mana yang mungkin akrab dah sedia maklum. Kita perkenalkan diri dan peranan kita di situ, siapa kita, that's why selalunya kita ada pakai jaket kan, minta izin untuk berbual, sebab setengah orang mungkin dia rasa dia tak nak, dia rasa disturb bila kita approach orang, dan maklumkan tentang kerahsiaan. Yes, ini penting, bukan kita macam sembang-sembang membawang aja. Setengah orang dia lupa, dia ingat dia jumpa orang, dia seronok kan, dia seronok, dan setengah orang dia lagi nak tanya, kenapa jadi macam tu? Kes tu yang kena dera tu macam mana? Oh, dia lagi pula macam jadi wartawan karat. So kita kena tahu etika-etikanya juga kita gunakan sebaik yang mungkin, maklumkan tentang kerahsiaan, maklumkan tentang apa yang akan berlaku dalam proses PFA ni. Tanya dia keperluan dia, tahap keselesaan. Contoh saya ni datang kat sini, sesuai tak masa sekarang ni saya nak cakap, oh tak, saya nak tidur. Setengah orang macam tu, tak nak, saya tak nak. Apakah sudah dia tak nak? So tuan-tuan perempuan kena, kadang-kadang kita kena tengok bila masa boleh bercakap dengan orang tu. Dan jika klien enggan, ni macam yang kes tadi tu, normalize, kita cuba membiasakan, tak apa. Kita pun kerja kita suka rela. Setengah orang semua tak nak, cemuilah. Kita pun tak nak offer sebab orang pun tak nak. Kita jiwa kita ni kita kena kental lah. Kita kena tak mau cepat mengalah. Okey. Seterusnya untuk kita lihat dari segi comfort. Okey. Bagaimana kita nak memastikan memang kita nak pastikan klien tu selesa, tapi macam mana? Kita tanyakan kerisauan dia. Keperluan mendesak semasa. Contohnya puan nampak letih sangat. Mungkin kita nak approach yang tadi yang overwhelm tadi, yang letih, nampak burn out tadi tu, nampak letih sangat-sangat, macam tak bermaya kan. Puan ada masa nak berehat ke hari ni? Dah makan ke? Sejak mula bekerja hari ni? Tak, saya belum makan, roti apa pun tak ada. So bagi idea kat kita, sebenarnya jadi kita ni kena ambil berat lah. Kita kena selalu sentiasa alert keadaan-keadaan yang ditunjukkan. Puan nampak risau sangat. Apa yang puan fikirkan sekarang ni? Mungkin reassurance nampak sangat normal, tapi sebenarnya dia tak begitu. Okey, kemudian kalau kita tengok dari aspek yang lain, contohnya calm. Calm ni kita tadi look, dua-dua tu look. Listen tu pergi kepada calm and collect. Okay, untuk calm tu bagaimana kita nak pastikan emosi klien tu mengganggu. Kita nak sokong emosi dia yang bagaimana, macam mana kita nak bantu dia. So antaranya adalah soalan-soalan terbuka. Kaedah dia untuk tanya soalan terbuka, dengar dengan teliti. Kat sini telinga kita kena main peranan betul-betul. Beri ruang, jangan kita je cakap, so sebenarnya macam ni, bila macam ni, kes macam ni, tuan kena macam ni. Bila masa saya nak cakap ni, kan? Jadi bagi ruang pada mangsa tu untuk bercakap. Respon dengan bahasa tubuh. Ada setengahnya kita tak perlu pun nak respon dengan bercakap, dengan bahasa tubuh. Reflect kembali dengan melabel emosi. Daripada apa yang saya dengar tadi, nampak macam puan ni mengalami kebimbangan, risau sangat ni. Betul ke? Dan validate balik. Betul ke ni? Kan? Dan kita cuba bagi sokongan positif. Okay, selain daripada tu, di sini juga untuk memastikan dia stable, individu tu stabilize perasaan emosi dia, nak bagi dia rasa tenang, nak remain calm, nak remain dalam keadaan selesa. Antaranya grounding lah kita berjalankan. Kita minta dia tengok dekat di mana dia berada. Kita minta dinamakan. Ada 5 benda. Kita minta namakan. Apa 5 benda yang you nampak, warna, apa yang rasa, apa yang bau. Yang antaranya teknik yang kita boleh gunakan dalam mindfulness jugalah, boleh membantu klien kita. Okey, seterusnya collect. Collect ni dalam listen juga. Listen tu kita kena dengar betul-betul untuk dapatkan maklumat. So apa yang kita dapat dari collect ni? Di sini fasa ni adalah di mana maklumat lanjut
dikenal pasti bagi menentu bantuan khusus yang kita perlukan. Kat sini kita kata biopsychosocial spiritual ni bukan kata basic needs saja, tapi keperluan dari segi biologikalnya. Kita nampak dia macam sakit ni, perlu dirujuk. Kita nampak dia dari segi emosi fizikal terganggu ni, dari segi sosialnya ada withdrawal dan sebagainya. So kita nampak di situ maklumat kita dapat. Sokongan sedia ada. Dari segi family, kawan-kawan, peer dan sebagainya. Risiko apa yang ada, faktor-faktor yang menyebabkan dia boleh membahayakan lagi dan sebagainya lah. Sejarah perubatan, ini macam kita buat MSE tu sebenarnya ilmu-ilmu itu boleh diguna pakai lah untuk meneroka dengan lebih lanjut. Walaupun kita dalam PFA saja, masih lagi kesediaan untuk dibantu, ini daripada mungkin daripada klien tu dan kemampuan mengendalikan masalah pada fasa seterusnya. Okey, seterusnya itu listen. Kita pergi pada link. Link ni ada 4. Care, connect, cope dan collaborate. Sikit lagi saya pergi ya. So dekat sini dalam care ni kita kena pasti keperluan penting pada masa ni secara objektif. Perlu ke tidak? Nak beli baju raya lah apa semua perlu ke tidak? Contohnya kan. Tak adalah orang raya semua dekat dalam rumah. Chinese New Year apa semua kat dalam rumah. So kita rasa apa yang perlu ketika ini? Objektif ke tidak? Bincang kaedah yang untuk mencapai ni dan kita mulakan tindakan. Okay. Kenapa saya kata macam tu? Nampak macam main-main tapi sebenarnya orang yang kat dalam rumah juga sebenarnya terkesan. Kita jangan kata underestimate lah mereka yang berada di rumah itu, sebenarnya mereka juga tertekan. So mungkin contoh yang saya boleh bantu untuk care ni, dari apa yang Puan kongsikan tadi, apa yang saya nampak ada 3 isu kat sini. Puan nampaknya macam risau sangat dengan keadaan sekarang ni, nampak kes naik banyak sangat, rasa kata tadi cemas, jantung berdegup dengan laju, palpitation mungkin rasa macam tu, dan tidur macam mana? Terganggu ke? Nampak macam tu? Betul tak apa yang saya simpulkan? Maknanya kat sini kita cuba ke arah promote problem solving. Bukan kita buat keputusan untuk dia tapi kita membantu dia, kita memberi alternatif kepada dia untuk kita juga menetapkan pelan tindakan. Selain kita kata yang connect tadi tu, menghubungkan individu dengan jaringan sosial, kita nak hubungkan, nak galakkan dia untuk berhubung dan modelkan cara nak dapatkan bantuan. Bantuan mana. Kalau kewangan, apa yang kita boleh. Maknanya kita ni sebagai petugas ni, kita macam tadi informasi, kita kena ada ilmu. Kita kena tahu bila dia ada masalah kewangan ni, kita nak channelkan dia ke mana. AKPK ke apa ke. Kalau dia ada isu mental ni ke mana. Bukan kita semua. Kita kena bantu dia, tunjuk jalan. Dan kalau kita selepas itu counselling untuk kita ambil lah kes tu. Dan kita ajar komunikasi berkesan jika perlu. Contohnya mungkin kita boleh tukarkan, instead of guna perkataan tu, boleh tak kita tukarkan kepada perkataan ni. Kalau kita tengok semua orang alami Puan, jadi kita kata bukan isu ni isu kita seorang. Semua alami dekat dunia ni, betul tak? Jadi baru dia fikir, betul, tukar pemikiran dia. Okey, dan Doktor, kita ada dalam 3 minit terakhir ni. Okey. Jadi saya habiskan jadi saya habiskan sikit yang PFA tadi. Untuk PFA ni tadi kita ada coping, kita cope macam nak cope dengan keadaan tu. Kita dah tahu dah, dia ni ada isu ni dan bagaimana nak upayakan. Kita kena ingat keyword dia, kita nak upayakan klien tu. Sebab in the first place kita ingat kita buat PFA, kita nak upaya nak bantu orang, bukan kita nak jadi lagi teruk. Kita nak upayakan dia boleh independent, bukan kita bagi ikan kita ajar dia macam nak pancing, betul tak? So bagaimana kita nak collaborate, bantu dia pergi ke tempat mana untuk mendapatkan modal dan sebagainya, dan itulah antaranya. Okay, itu dia. Okay, next. Okay, kita pergi kepada yang kedua ni. Ni saya nak skip aja sebabnya kawalan kendiri, strategi daya tindak ni banyak dibincangkan tadi dalam penjagaan diri, antara spiritual, distraction, sokongan emosi. Plan krisis ni daripada PFA tadi mungkin kita dapat bayangan apa dia sebenarnya yang dia alami ni. Kita dah tahu dah dia ni ada masalah macam mana. That's why kalau kita ada intervensi seterusnya, kita buat intervensi plan. Kita buat treatment plan. Kita nak bagi apa selepas ni kat dia. Mungkin start dengan psychoeducation. Sebelum tu kita nak buat pemubual awal. Kita nak buat sebelum tu juga penilaian psikologi. Akan ada step-step seterusnya dalam treatment plan itu. Yang kita panggil plan krisis lah. Dan yang akhir ni kalau kita tengok dekat sini, ini cadangan dari brief cognitive behavior therapy by Bernie Cohen. Dicadangkan untuk kita sentiasalah, kita ada love therapy kan. Cuba mencari sudut kelakar. Macam tadi lah kita nampak garangnya pakcik ni, kita nak approach dia pun dia seriau, tengok takut kan. So kita cuba, tapi bukanlah sentiasa buat lawak je, orang pun kata apa dia ni, tak peka ke keadaan semasa. Pun kita kena berhati-hati. Okay. Seterusnya regulasi emosi petugas. Next. Ini yang saya kata tadi, kita boleh
bantu diri kita dan juga petugas menggunakan dialectical behavior therapy. Kemahiran-kemahiran ini membantu kita. Inilah penjagaan diri. Next, kita pergi kepada ini, kita dah bincangkan tadi kan. Okay, next. Okay, ini yang kita buat penilaian tadi. Okay, next. Maaf kita pergi ke yang ni, iaitu dialectical behavior therapy atau DBT punya antara skill yang kita boleh gunakan lah. Kita boleh aplikasikan teknik regulasi emosi di mana kita luangkan masa untuk melakukan perkara di atas ni. Dari segi penjagaan kesihatan fizikal, simple kan? Kita sebenarnya bila kita stres tadi, banyak kortisol yang dikeluarkan, tapi kita nak cari balik hormon-hormon gembira itu masuk semula. So, kita buat aktiviti fizikal, rehat apabila penat, bukan kata terus give up. Rehat dulu. Tidur yang mencukupi, makan mengikut waktu dan cukup zat, aktiviti riadah dan rekreasi, dan juga elakkan penggunaan dadah. Okey. Saya habiskan lagi sikit lagi, boleh? Dr. Sarah? Boleh, silakan. Okey, seterusnya. Nice. Okey, ini yang saya kata tadi, ni sangat penting tuan-tuan perempuan. Kita jangan underestimate relaxation technique, take a deep breath, buat kata PMR, progressive muscle relaxation. Ini tuan-tuan dan perempuan boleh belajar. Kami sebenarnya ada, kalau hari ini memang tak dapat lah nak bagi semua, tapi saya letakkan sini antara yang kita boleh master. Kita boleh tawarkan kepada sebagai petugas kepada mangsa-mangsa kita. Kepada mereka di luar sana. Macam yang kita nampak, kita jaga kita ni adalah panduan rahmakan diri atau self compassion. Kita selalu rasa macam kita mengkritik diri. Kita rasa macam aku je ke yang kena, tak, padahal semua orang kena. So kita kena sayang diri. Kenapa kita nak merosakkan diri dan sebagainya lah. Ini antara konsep yang digunakan dalam teknik ramahkan diri ataupun self compassion. So banyaklah perkara ini kita boleh dalam pelajari dalam khusus selepas ini yang ditawarkan oleh JPA. Next, antaranya juga grounding exercise ni yang saya cakap tadi, namakan 4 yang anda lihat, yang anda boleh sentuh, anda boleh dengar dan hidu. Ketika itu, ini sebenarnya juga membantu dapat alleviate your anxiety level, your stress level. Dalam keadaan yang tenang, you boleh rasakan, ambil bau, ni melibatkan sensory. Tuan-tuan dan puan. Okey, dan seterusnya yang akhir, yang kelima, kedua akhir sebelum saya tamatkan, pendekatan spiritual, kita kukuhkan dalam masa sama. Ini jangan kata bila dah jatuh, bila dah sakit, dah teruk, baru kita cari Allah ataupun Tuhan, siapa sajalah, tak kira yang bukan Islam. Betulkan niat kita, amalan zikir kerohanian, sentiasa memasukkan elemen-elemen kerohanian dalam diri dan cuba praktikkan sebaik yang mungkin, dan juga meditasi lah kepada mereka yang bukan Muslim. Okey, dan akhir sekali adalah, next. Akhir sekali ialah kita merujuk kepada mereka yang profesional. Iaitu inilah kepakaran-kepakaran yang mungkin melibatkan pengamal-pengamal psikologi dan juga psikiatri. Di mana mungkin kesihatan mental juga, di mana sokongan psikososial ni sangat penting apabila kita lihat tempoh-tempoh tertentu, contohnya macam selepas 72 jam, apabila kita perlu menawarkan bukan saja PFA, kita perlu tawarkan debriefing atau diffusing. Kita nak tengok, kita nak kena panggil dalam kumpulan. Kalau kata boleh dikelompokkan. Selain aktiviti-aktiviti yang kita buat tu, ini kita perlu buat. Ni bila kita rasa sesuai, kita tawarkan. Dan kita nampak, tidak, perkhidmatan lanjut yang kita perlu berikan, mungkin counselling atau psikoterapi yang perlu ditawarkan. Selain kita jangan pernah orang kata penat untuk selalu berkongsikan ilmu-ilmu, hebahan-hebahan, edaran-edaran maklumat. Sebab sebenarnya orang suka je nak baca. Cuma kita jangan terlampau-lampau sangat dengan nak muntah dengan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pandemik dan sebagainya. Tapi kita kena tahu maklumat apa yang kita perlu tahu, kita boleh screen je, kita boleh filter je nak maklumat apa ketika ini untuk membantu diri kita, untuk kita rasa nak uruskan stres kita dengan baik dan sebagainya. Jadi apa-apa pun yang rujuk profesional ini adalah bidang yang profesional yang bukan semua boleh mainkan peranan, dan ahli akrab juga mereka adalah pembimbing, dan untuk lanjutan ni ini adalah mungkin pengamal psikologi dan psikiatri lah untuk teruskan
bagi kes-kes yang memerlukan intervensi untuk melihat sama ada mungkin ada post traumatic stress disorder yang tadi, mungkin kita ada saringan-saringan yang boleh dibuat dan kita ada treatment plan. Kita dah bangunkan pun sebenarnya, mungkin saya boleh promote sikit lah kita dah bangunkan dalam pengurusan intervensi bersepadu yang insya-Allah kami akan bentangkan kepada pihak pengurusan tertinggi JPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan juga ketika ini juga kami telah membangunkan SOP ataupun treatment plan untuk kemurungan, anxiety, PTSD, skizofrenia dan banyak lagi lah supaya tuan-tuan dan puan-puan termasuk PFA seperti mana yang tadi Lucky Guy tadi tanya tadi, insya-Allah kami akan perkemaskan dan edarkan kepada tuan-tuan perempuan supaya dapat menjadi panduan jugalah, panduan bersama untuk dalam kita turut sama memberikan perkhidmatan psikologi yang terbaik lah, yang berkualiti dan terbaik insya-Allah. Okay, saya kira setakat itu saja saya punya perkongsian berkaitan dengan teknik dan kemahiran pengurusan intervensi. Okey, terima kasih doktor. Doktor cuma tadi doktor ada sebut satu perkataan yang menarik, iaitu it's okay not to be okay, right? Betul. Jadi kat sini pun ada beberapa komen mengenai perkara ni nak menjelaskan bahawa apa yang dirasa tu sebenarnya normal. Betul tak doktor? Betul. Dan kita semua bersama-sama dalam isu ni. Kita semua lalui dalam krisis ini, dalam isu ni. Satu dunia, bukan kita kat Malaysia saja kan. Jadi kenapa kita nak rasa teruk sangat? Orang lain pun mungkin lagi teruk daripada kita. Jadi kita kena pelajari apakah kemahiran yang kita perlu ada. Teknik kemahiran. Yes. Cuma setengah orang dia cuma kadang dia rasa alone kan. Sedangkan dalam krisis ni we are not alone. Kita bersama-sama lah. Cumanya kita ni kerinduan kita ni yang saya dapat findings daripada kajian tu lah. Kerinduan dia ialah dia kata dia dah buat, dia dah beriadah dah semua, tapi virtual dia tak nak, dia nak physical. Dia nak macam dulu. Human touch tu. Human touch tu. Dia nak rasa macam tadi you kata smell, tapi saya nak smell tu dia buat beriadah di luar, di taman. Saya nak rasa tu baru saya rasa macam saya rasa betul-betul relax and calm. Kata. Jadi maknanya kat sini itu antara kekangan, cumanya kita kalau kita percaya dan kita patuh pada SOP, bila masa dibuka, kita keluar bila masa sesuai. Dan sekarang pun sebenarnya kita boleh beriadah bila cuma kita tak boleh dalam kelompok. Patuh pada SOP kan. Patuh pada SOP. InsyaAllah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat balik apa yang kita nak dapat. Mungkin kita rindu, cuma kita kena ingat kita dalam norma baharu. Mungkin selama-lamanya. Jadi kita biasakan. Lagi cepat kita biasakan sebenarnya lagi pulih kita sihat sebenarnya. And then one thing yang saya dapat daripada doktor lah, kita kena positif juga dengan apa yang berlaku sekarang ni supaya kita boleh move on, boleh move forward untuk masa depan insyaAllah yang lebih baik nanti insyaAllah. Dan satu lagi yang saya nak share. Hikmah dia sebenarnya every COVID cloud has silver lining. Hikmah dia sebenarnya banyak yang kita belajar sebenarnya dalam kekeluargaan dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah lah kita percaya insyaAllah akan ada pelangi selepas. Betul. So thank you doktor atas perkongsian yang sangat menarik. Saya pun banyak belajar pasal teknik dan juga pengalaman-pengalaman doktor yang sangat berguna. Okey. Dan sebenarnya banyak yang bagi pandangan yang mengucapkan tahniah pada doktor juga atas ilmu-ilmu yang dibagi dan terima kasih penghargaan terhadap ilmu-ilmu yang doktor kongsikan pada hari ini. Okey, jadi doktor terima kasih doktor atas kesediaan untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam sesi ini. Jadi kita akan tamatkan sesi kedua ni. Sekarang dah pukul 12.40 dah dan sesi ketiga akan diadakan pada jam 2.30 petang. Jadi jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi yang seterusnya. Jadi kepada yang tengah hari biasa nak menjamu selera lah, doktor pun nanti kita sama-sama jamu selera doktor ya. Sama-sama kita. Okey, jadi kita jumpa lagi 2.30 tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.